Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada semua murid-murid boleh membuka paparan video terlebih dahulu. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan pembelajaran kita. Baik, murid-murid, terima kasih di atas kehadiran anda untuk kelas Al-Quran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Internet saya slow. It's okay. Tak ada masalah. Baik, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kerjasama semua, di atas kehadiran anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita bagi pelajaran ke-11 surah Ad-Duhan. Namun sebelum itu mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, murid-murid sekalian, kepada yang berada di rumah boleh buka muka surat bentar ya. Boleh buka muka surat 109. 109. Okey, buku teks masing-masing. Muka surat 109. Pelajaran ke-11 pada hari ini surah Ad-Dukhan. Okey, surah Ad-Dukhan yang mana pada akhir pembelajaran ini murid-murid dapat menyatakan pengenalan surah Ad-Dukhan. Yang kedua, membaca ayat 1 hingga ayat 59 dari surah Ad-Dukhan dengan betul dan bertajwid. Yang ketiga, menyenaraikan intisari ayat dari surah Ad-Dukhan. Dan yang keempat, menyenaraikan pengajaran ayat. Baik. Seperti biasa, okay, saya kongsikan kepada anda semua slide untuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran ke-11 surah Ad-Dukhan di PDPR 2021 Sekolah Al-Faizin Putrajaya. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan surah Ad-Dukhan. Nama surah adalah surah Ad-Dukhan dengan tema bukti adanya hari kebangkitan. Bilangan ayat sebanyak 59 dan merupakan surah yang diturunkan di Makkah ataupun surah-surah Makkiyah. Murid-murid sekalian, pada awal dakwah Rasulullah SAW, seperti yang saya telah maklumkan sebelum ini, masyarakat pada ketika itu tidak mempercayai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang mana pada ketika itu Nabi mengajak kepada semua umat manusia bangsa Arab pada ketika itu untuk kembali mengesakan Allah. Kerana apa? Di penghujungnya nanti semua manusia akan dihisap. Dan barang siapa yang mempunyai pahala yang banyak akan diberikan ganjaran syurga, jika sebaliknya akan diberikan ganjaran neraka. Tetapi pada ketika itu masyarakat Arab tidak mempercayai apa yang dibawakan oleh Rasulullah dan juga mereka mempersendakan apakah yang dibawa oleh Rasulullah. Maka turunnya ayat dalam surah Ad-Dukhan ini memberikan bukti yang jelas kepada mereka bahawa adanya hari kebangkitan suatu hari nanti. Okey. Kalau kamu pelajari dalam subjek tauhid, tak silap saya, tauhid itu ibadah, yang mana tauhid kan? Yang menerangkan tentang hari kiamat, kan? Hari kiamat. Okey, dalam hari kiamat ni iaitu satu hari yang berlaku
Okey. Yang mana pada ketika itu semua manusia yang masih hidup akan dimatikan dan kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua menghidupkan semula manusia-manusia ini untuk menuju perhitungan masing-masing. Kan? Dan diceritakan juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW, tanda-tanda berlakunya hari kiamat ni dia ada dua. Okey, yang pertama tanda kecil dan juga tanda-tanda besar. Sebelum berlakunya tanda-tanda besar akan berlakunya dahulu tanda-tanda kecil. Apakah antaranya? Contoh tanda-tanda antara contoh tanda-tanda kecil di akhir zaman Rasulullah kata antara tanda-tanda kecil kiamat adalah manusia ni seperti umpama buih di lautan. Kan? Manusia ramai tak manusia sekarang ni? Ramai. Kan? Tetapi dia umpama buih di lautan. Apa maksud buih di lautan? Buih ni dia cepat pecah. Kan? Dia banyak tetapi dia mudah pecah. Bermaksud manusia ni ramai tetapi kita ni tak bersatu hati. Manusia pada di penghujung ni kebanyakannya mereka ni mudah terpesong ataupun mudah terpesona dengan nikmat-nikmat ataupun ganjaran dunia. Ini salah satulah tanda-tanda kecil. Selain itu juga pun pada peristiwa Isra' Mi'raj pun telah diperlihatkan gambaran usia bumi pada ketika itu. Secara ringkas mudahnya pada ketika itu Nabi Muhammad SAW ditunjukkan, diperlihatkan seorang wanita yang dah bongkok 3. Umpama seorang wanita dah bongkok 3. Bongkok 3 ni macam mana? Dah betul-betul lah kan? Dah bongkok lah. Dah tak boleh nak tegak lah. Itu 1400 tahun yang lepas. Sekarang ni agak-agak dah macam mana? Kalau kita lihat sendiri pun dah banyak berlakunya bencana alam. Ini pun semua antara tanda-tanda kecil hari kiamat lah. Okey. Berlakunya ribut taufan, berlakunya apa lagi? Tsunami, lagi apa, gempa bumi, kan banyak gempa bumi baru-baru ni pun berlaku gempa bumi kan dekat Jepun, dekat mana lagi. Dan inilah antara petunjuk-petunjuk ataupun tanda-tanda kecil berlakunya hari kiamat. Oleh demikian murid-murid, pastikan kita semua sentiasa bersedia dalam menghadapi hari kiamat ini. Baik, kita masuk yang seterusnya, bacaan ayat daripada surah Ad-Dukhan. Saya persilakan murid yang pertama, Adam Ilyas, untuk membacakan ayat 1 hingga ayat 3. Silakan. Muka surat 110. Muka surat 110, bacakan ayat 1 hingga ayat 3. Okey, boleh ke Adam? Jumpa tak Adam? Buku teks, muka surat 110. Saya tak dapat mendengar suara kamu. Kamu dah mula bacaan ke belum? Dah. Mikrofon kamu tak dengar. Ke ada setting mikrofon yang kamu tak ni? Hello. Testing. Cuba cabut tu dulu lah. Cabut dulu headset kamu tu. Kita pakai mikrofon komputer kan. Okey, boleh. Bismillah. Tak ada mic, komputer rosak. Okey.
Tak apa Adam, bagi apa? Kamu testing dulu, dekat kamu punya setting mic. Boleh tengok dekat tepi tu yang ada butang mikrofon, tepi sebelah kiri bawah tu. Okey, cuba klik yang dia punya anak panah. Select mikrofon yang kamu punya headset. Ada tak? Jumpa tak? Tak boleh tak? Tak dapat Okey, kalau macam tu tak apa Adam. Saya minta saya tukar kepada Umair Zafran lah untuk bacakan ayat 1 hingga ayat 3. Umair, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik, terima kasih Umair Zafran. Seterusnya saya persilakan Nuha untuk baca ayat 4 hingga ayat 6. Boleh ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 4 ke hingga ayat 6. Ya, betul. Fiha yufraku. Fiha yufraku kullu amri hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwa samiul alim. Huwas sami'ul alim. Huwas samiul alim. Baik. Okay, Kisha sambung ayat 7 hingga ayat 9. Rabbis samawati. Bismillah. Rabbis samawati. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Baik. Terima kasih Kisha. Seterusnya Muklis, cuba bacakan ayat 10 hingga ayat 12. 10 hingga 12. Jumpa tak? Muka surat 110. Okey, ayat 10 hingga 12. Fartaqib yaumata issama'u bidu qanin mubin. Yakshan nasa haza azabun ilim. Azabun alim. Rabbana shif anal azaba inna mu'minun. Baik, sadaqallahul azim. Seterusnya Zarid Haidi. Boleh baca ke? Zarid Haidi. Hai Zarid.
Baik. Mungkin Zarid ada mengalami masalah teknikal. It's okay. Adam dah boleh dah. Mikrofon dah boleh berfungsi dah. Cuba unmute. Boleh. Cuba cakap sikit. Halo. Masih tak boleh lagi. Alright. Okay, kalau macam tu tak apa. Terima kasih Adam dan juga Zarid, dan terima kasih juga kepada semua di atas bacaan yang kamu telah bacakan tadi. Seperti biasa, sedikit Ustaz nak ingatkan kepada kamu semua, pada pelajaran yang lepas kita dah masuk tentang makhraj huruf, nun sakinah dan tanwin. Kemudian semalam saya dah terangkan mengenai qalqalah. Jadi diharapkan pastikan 3 hukum tajwid yang kita telah pelajari ni kamu kena perhatikan dengan teliti dan kamu kena baca dengan betul mengikut tajwid yang telah kamu pelajari. Okey, sebagai contoh pada ayat 10, ayat yang pertama tu kita baca fartakib yauma, fartakib. Apakah hukum tajwid yang terdapat pada kalimah fartakib? Umair. Okay, lihat ayat ke-10, fartakib. Tu hukum apa yang ada dekat situ? Ayat 10. Ayat 10. Fartakib. Hukum tajuk apa yang ada dekat situ? Ada jawapan? Fartakib. Ni pelajaran semalam. Qalqalah. Qalqalah apa Noha? Sugra ke kubra? Saya terfikir. Qalqalah sugra. Sugra. Okey kan. Fartakib yauma. Okey. Baik, seterusnya Kisha cuba lihat ayat ke-11. Kisha lihat ayat ke-11. Yaghshan nasa hadza azabun alim. Lihat kalimah azabun alim. Azabun alim. Tanwin bertemu dengan hamzah. Apakah hukum tajwid yang terdapat di situ, Kisha? Tanwin bertemu dengan hamzah. Ada jawapan, Kisha? Kalau kawan-kawan yang lain ada jawapan, boleh letakkan di ruangan chat. Azabun alim. Pada ayat ke-11, tanwin bertemu dengan hamzah. Apakah hukumnya? Ada 4. Izhar, ihfa, idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah, yang terakhir iqlab. Mana satu? Tanwin bertemu dengan hamzah. Siapa masih ingat? Apakah hukum dia? Tanwin bertemu dengan hamzah, hukumnya adalah izhar. Izhar halqi. Ingat huruf izhar ada 6. Alif ataupun hamzah. Hamzah ha kha ain ghin ha. Ingat ada 6. Hamzah ha kha ain ghin ha. Itu huruf-huruf izhar. Bacaannya pun terang dan juga jelas. Azabun alim. Azabun alim. Okey. Saya nak test satu lagi. Baik, murid-murid, cuba lihat ayat ke-6. Ayat ke-6, rahmatan mir rabbika. Kalimah pertama rahmatan min. Rahmatan min. Tanwin bertemu dengan mim. Letakkan jawapan anda di ruangan chat masing-masing. Tanwin bertemu dengan mim. Ustaz nak semua orang letak jawapan dekat ruangan chat. Apa jawapan dia? Tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim. Okey, Nuha kata idgham. Idgham apa Nuha? Idgham dia ada 2. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Umair kata idgham mas gunnah. Idgham ma'al gunnah ni. Mungkin salah ejek. Idgham ma'al gunnah. Okey, itu Umair punya jawapan. Lain? Jawapan lain? Kisha, apakah jawapan anda? Muklis, apakah jawapan anda? Adam? Nuha kata idgham ma'al gunnah. Okey.
Alright. Jawapan orang lain. Saya nak tengok jawapan orang lain. Tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim. Jawapannya adalah idgham ma'al gunnah. Okey, terima kasih Tanya yang berjaya menjawab jawapan yang betul. Okey. Masih lagi dalam ayat yang sama, tetapi kalimah yang seterusnya mir rabbika. Mir rabbika. Nun sakinah bertemu dengan ra. Nun sakinah bertemu dengan ra. Apakah jawapannya? Letakkan di ruangan chat masing-masing. Nun sakinah bertemu dengan ra. Tadi kita dah lihat tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Apakah hukum tajwid bagi nun sakinah bertemu dengan ra? Mir rabbika. Mir rabbika. Apakah jawapannya? Letakkan di ruangan chat. Okey, murid-murid. Nun sakinah bertemu dengan ra, nun sakinah bertemu dengan ra. Adakah ianya izhar ataupun ikhfa ataupun idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah ataupun iklab? Izhar tak ada dah. Tadi saya dah sebutkan izhar. Alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Tak ada ra dekat izhar. So bukan izhar. Idgham ma'al gunnah ke? Idgham ma'al gunnah hanya ada ya, nun, mim, waw. Kalau iklab lagilah tak ada. Iklab cuma ada huruf ba. Ikhfa, antara ikhfa ataupun idgham bila gunnah. Noha kata ma'al mislain. Ni dah hukum lain ni. Adam Ilyas kata ikhfa, Umair kata ikhfa. Kisha, apakah jawapan anda? Umair Muklis, apakah jawapan anda? Noha kata ikhfa juga. Okey, lagi. Ikhfa ke izhar ke? Apa jawapan dia? Okey, last saya nak tengok. Kisha kata ikhfa juga. Baik. Jawapan bagi nun sakinah bertemu dengan ra adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Tepukan untuk Ustaz Rizwan sebab Ustaz Rizwan je jawab betul. Okey. Nun sakinah bertemu dengan ra adalah idgham bila gunnah. Ingat, idgham bila gunnah ada dua huruf sahaja. Iaitu ra dan juga lam. Ra dan juga lam. Itu jawapan bagi idgham bila gunnah. Alright. Okey, terima kasih kepada jawapan yang anda berikan. Jangan lupa buat ulang kaji. Okey, boleh tonton video-video pada pelajaran-pelajaran yang lepas. Okey, murid-murid. Kita masuk kepada hukum tajwid hari ini. Hukum tajwid hari ini adalah tentang mim sakinah. Okey, mim sakinah. Apa dia mim sakinah ni? Mim sakinah adalah mim yang tak bertanda, murid-murid. Mim yang tidak bertanda, tak ada baris, tak ada apa semua, ataupun lebih mudah kita kenali mim yang bertanda sukun ataupun mim mati. Mim mati. Jika bertemu dengan huruf hijaiyah terbahagi kepada 3, murid-murid. Yang pertama kita namakan sebagai izhar syafawi. Yang kedua kita namakan sebagai ikhfa syafawi. Yang ketiga kita namakan dia sebagai idgham syafawi. Mim sakinah ni mudah je, murid-murid. Sebab untuk ikhfa syafawi jika dia bertemu dengan ba. Jika idgham syafawi, mim mati jumpa mim. Dan selain daripada mim dan ba, kita namakan hukum dia adalah izhar syafawi. Okey, tak apa. Hari ini pengenalan dahulu kepada mim sakinah. Besok saya tunjukkan contoh-contoh bagaimanakah mim sakinah berlaku dalam ayat-ayat Al-Quran dan apakah cara-cara bacaan dia. Hari ini saya nak kamu fahamkan terlebih dahulu apakah dia mim sakinah. Saya ulang sekali lagi. Mim sakinah adalah mim yang tidak bertanda ataupun mim yang sukun. Ada tanda sukun, mim mati. Bertemu dengan huruf hijaiyah terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama kita namakan dia sebagai izhar syafawi.
Yang kedua, kita namakan ianya sebagai ihfa syafawi. Yang ketiga, kita namakan dia sebagai idgham syafawi. Okey. Apakah huruf izhar syafawi? Selain daripada huruf mim dan juga ba. Jika mim sakinah bertemu dengan ba, hukumnya ihfa syafawi. Jika mim sakinah bertemu dengan mim, hukumnya idgham syafawi. Okey murid-murid. Jelas ke? Ada yang masih lagi keliru dan masih lagi tak faham? Okey. Jangan risau yang cara bacaan, contoh dalam ayat, yang itu nanti pelajaran yang seterusnya saya akan terangkan. Hari ini kenal dahulu apakah dia mim sakinah dan juga ataupun yang dinamakan sebagai mim mati. Okey, murid-murid, kalau nak lihat contoh mim sakinah, murid-murid boleh lihat pada ayat ke-7. Pada ayat ke-7, ini saya tunjukkan secara ni. Okey, murid-murid boleh melihat buku teks muka surat 110 ayat ke-7. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Lihat di kalimah yang terakhir, kuntum muqinin. Kuntum muqinin. Nampak tak? Okey, kuntum. Ada mim sakinah dekat situ. Mim yang tak bertanda tu. Kuntum. Kemudian huruf seterusnya mim. Mim sakinah bertemu dengan mim. Apakah hukumnya murid-murid? Idgham syafawi. Ini salah satu contoh hukum mim sakinah. Besok saya akan terangkan dengan lebih jelas, lebih terperinci apakah dia bentuk-bentuk contoh lain bagi hukum mim sakinah dan bagaimanakah cara bacaan. Baik. Tarik nafas sedikit. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. InsyaAllah murid-murid kita nak masuk kepada ayat kefahaman pada hari ini. Buka buku teks masing-masing. Muka surat 100. Sekejap minta maaf. Okey, muka surat 114. Okey. Baik. Murid-murid, muka surat 114, ayat kefahaman hari ini adalah daripada surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 59. Ayat 43 hingga 59. Baik. Murid-murid sekalian, mari kita lihat intisari ayat muka surat 115. Muka surat 115. Intisari ayat ni apa murid-murid? Intisari ayat adalah isi kandungan yang terdapat pada ayat 43 hingga 59. Intisari ayat ni dia menerangkan secara ringkas apakah maksud ataupun terjemahan ayat daripada 43 hingga 59. Kalau murid-murid nak baca terjemahan yang lebih teliti, lebih terperinci, boleh cari Al-Quran masing-masing yang ada terjemahan. Okey, yang ada terjemahan. Baik. Intisari ayat bagi ayat 43 hingga 59, yang pertama, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melakukan dosa akan menerima azab yang pedih di hari pembalasan kelak. Murid-murid, anda kena ingat ya, Al-Quran ini diturunkan dalam pelbagai ayat-ayat Al-Quran ni ada pelbagai bentuk dan juga pelbagai jenis. Ada yang diturunkan sebagai nasihat, ada yang diturunkan sebagai peringatan, ada yang diturunkan sebagai tegahan, suruhan dan sebagainya. Maka ayat yang surah Ad-Dukhan ni daripada ayat 43 hingga ayat 59 ini adalah contoh ayat-ayat tentang peringatan. Okey. Sebab itu ayat ini intisari dia yang pertama, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melakukan dosa akan menerima azab yang pedih di hari pembalasan kelak. Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad sampaikan kepada masyarakat Arab pada ketika itu apakah balasan sekiranya mereka tidak mahu kembali menyembah kepada Allah. Okey, antara bentuk siksaan di akhirat ialah kesakitan yang amat sangat ketika terpaksa memakan buah zakum, diseret dan dicampak ke tengah-tengah api neraka serta disiram dengan cairan yang sangat panas. Ini
yang dah Allah dah nyatakan dengan jelas. Okey, setiap dosa yang kita lakukan akan maksudnya bukan satu hukuman untuk semua orang sama, tak, bukan. Kalau kamu tinggal solat apa? Solat Zuhur dan sebagainya. Tinggal solat Zuhur je. Subuh, Asar, Maghrib, Isyak solat, Zuhur tak solat. Kan? Maka akan ada hukuman yang khusus untuk orang yang meninggalkan solat Zuhur sahaja. Akan ada hukuman yang khusus meninggalkan solat subuh je. Subuh je tertinggal. Kan? Malam pagi bangun lewat bangun pagi, kemudian solat subuh pun lambat dan sebagainya, ataupun tak solat langsung, pun ada hukuman dia. Suka mencuri tak sudah-sudah, pun ada hukuman dia. Okey? Antara contoh-contoh dia macam inilah murid-murid. Diseret, dicampak ke tengah-tengah api neraka, disiram dengan cairan yang sangat panas. Kita pun kadang-kadang terpegang api pun kita dah rasa sakit, api sikit je kan, betul tak? Kan? Sikit je. Panas sikit je pun kita dah rasa sakit, apatah lagi disiram dengan cairan yang sangat panas. Umpama kita dahlah benda tu akan hukuman tu akan diulang-ulang sampailah habis, kan? Macam tu. Orang-orang yang beriman akan menerima berbagai-bagai bentuk nikmat dan kebahagiaan yang abadi, seperti yang pertama, taman yang indah dan permai, mata air yang memancar, menyenang dan mententeramkan penghuninya. Yang beriman, Allah kata yang beriman murid-murid, bukan yang orang Islam. Kalau orang Islam sedaplah, asal Islam ni terus dapat ganjaran syurga. Tidak murid-murid. Islam sahaja belum cukup membolehkan kita mendapatkan ganjaran syurga, sebab kita perlu menjadi seorang yang Islam dan beriman. Orang yang Islam dan juga orang yang beriman, barulah komplit untuk kita dapatkan ganjaran syurga. Yang kedua, pakaian yang indah diperbuat dari bahan yang terbaik akan menyenangkan hati orang yang memakainya. Ini antara salah satu contoh, nikmat-nikmat dia, nikmat di syurga. Lagi apa murid-murid? Akan mendapat bermacam-macam jenis buah-buahan. Macam-macam. Suka makan durian, musang king ke, musang queen ke, gajah king ke, apa semua nanti ada kat syurga. Jangan risau. Yang penting kita pastikan amalan, kita kena buat banyak amalan kebaikan untuk mendapatkan syurga terlebih dahulu. Dah masuk syurga tu, kamu nak minta musang king, gajah king, serigala king, apa benda ke, semua ada kat dalam tu, insyaAllah. Kekal sejahtera di dalamnya selama-lamanya. Sudah tentu kita sebagai seorang manusia, kita nak hidup dalam keadaan yang aman, tenteram dan sejahtera. Maka murid-murid pastikan kita kena letakkan objektif dalam hidup kita adalah untuk mendapat syurga Allah. Kan? Ramai orang kata saya berazam nak dapatkan berjaya dalam peperiksaan, saya nak berjaya dalam hidup, macam-macam, kan? Tapi bukanlah makna kata salah nak berjaya dalam exam dan sebagainya. Tidak, benda tu betul, baguslah kan. Itu salah satu nikmat dunia. Tetapi sebagai seorang yang Islam, sebagai seorang mukmin, kita kena tanamkan dalam hati kita bahawa azam kita adalah untuk mendapatkan syurga Allah. Ingat, azam kita adalah untuk mendapatkan syurga Allah. Oleh yang demikian murid-murid, pastikan nak mendapatkan syurga Allah ni mudah sahaja. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Murid-murid, pengajaran ayat yang pertama, orang-orang yang ingkar perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang Islam hendaklah menjauhi segala kemungkaran kerana azab neraka amatlah pedih. Di dalam syurga, hamba Allah yang soleh akan dikurniakan kesenangan dan kenikmatan. Ustaz dah cakap kan sebelum ni kan, kenikmatan yang kita rasa dekat dunia ni sikit aja. Kan? Kita rasa best sungguh dah ni. Betul tak? Kan duduk dekat kawasan yang berhawa dingin, dengan komputernya yang canggih, handphonenya yang canggih, internetnya yang paling laju, tak sempat type lagi, niatnya dalam hati dah terbuka dah. Ada ke macam tu? Kan? Nak buka apa? Nak buka game, tak sempat tekan lagi, niat je dah terbuka dah sebab internetnya laju sangat. Ada ke macam tu? Belum ada lagi lah. Nak cakap ni, yang apa yang kita rasa ni pun kita dah rasa nikmat sangat. Apatah lagi yang ada kenikmatan dekat syurga ni. Jangan sampai murid-murid kenikmatan yang kita perolehi di dunia ini boleh melekakan kita sampai kita lupa tentang kenikmatan di syurga nanti. Ustaz harapkan kepada kamu semua, kamu ni murid-murid yang tahun 6, kan? Kamu ni adalah murid yang
dah masuk kepada fasa akil balik. Okay, dapat memastikan apa? Tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan syurga Allah. Okey murid-murid InsyaAllah sedikit makluman, tak lama lagi sekolah akan mula dibuka dan nantikan pengumuman lanjut mengenai tarikh-tarikh kemasukan ke sekolah dan apakah yang akan dilaksanakan. Dah bersedia ke belum nak ke sekolah? Baju sekolahnya dah ada ke belum? Buku-bukunya dah ready ke belum? Homework tak siap lagi. Betul, bukan. Banyak ni homework ni. Siapa datang ustaz cek homework tak siap lagi, maka adalah balasannya nanti. Okey, baju tak muat lah, baju tak muat. Okey, tak apa. Jangan risau, nanti saya akan maklumkan mengenai SOP kemasukan ke sekolah. Jadi sama-sama kita nantikan dan insya-Allah moga-moga dengan pembukaan sekolah ini dapat membantu kamu semua untuk mempelajari ataupun untuk mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Okey. Insya-Allah kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, patuhi SOP dan patuhi semua arahan-arahan yang diberikan dari masa ke semasa. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.